Salam sejahtera tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian. Ada berita yang amat menyedihkan yang baru kita terima. Wah, ini sungguh-sungguh mengejutkan saya. Disahkan helikopter terhempas dan 2 menteri terkorban. Ini sudah berlaku dan saya baru membaca kabar berita ini dan sungguh menyedihkan. Saya agak terkejut. Saya doakan semua keluarga yang terlibat berada dalam keadaan yang cukup tenang untuk menghadapi masa-masa yang sukar ini. Tetapi saya mau kongsi dulu satu produk transfer factor daripada 4Life Research Malaysia Sdn Bhd. Ini adalah research company. Ini adalah syarikat imun badan, syarikat sistem imun. Ini bukan syarikat jual-jual beli makanan, bukan. Ini transfer factor adalah imun molekul. Dapat meningkatkan imun badan sehingga 437% kekuatan imun badan. Jadi, bagi anda yang memang sudah apa saja masalah penyakit, ramai orang telefon saya, ini sakit, semua. Saya kata apa sahaja masalah kesihatan yang sedang berikhtiar, mari kita tingkatkan imun badan untuk melawan penyakit. Ini bukan ubat ya. Ini bukan ubat, ini transfer factor nama dia. So, telah diterima oleh KKM, ada hologram, halal, dan juga ini sangat-sangat berkesan. Sudah ramai orang yang mendapat berita gembira selepas makan transfer factor. Boleh cuba? Telefon saya, jangan SMS, telefon atau WhatsApp saya. Helikopter terhempas, 2 menteri terkorban. Ini sebenarnya berlaku di tempat yang lain, bukan di tempat kita. Dan sebenarnya berita ini sudah berlaku pada 7 hari bulan Ogos. Tapi saya baru terima beritanya, agak menyedihkan juga. Ini berlaku di Akara, yaitu Menteri Pertahanan dan Menteri Alam Sekitar, yaitu 2 menteri lah, 2 menteri terkorban, Menteri Pertahanan dan juga Menteri Alam Sekitar untuk negara Ghana. Negara Ghana maut dalam nahas udara semalam. Selepas helikopter tentera udara membawa 3 kru dan 5 penumpang terhempas di sebuah kawasan hutan di selatan negara tersebut. Berita ini daripada Cosmo 7 Ogos 2025. Stesen televisyen Joy News menyiarkan rakaman telefon bimbit dari tempat kejadian menunjukkan serpihan terbakar di kawasan hutan tebal awal semalam. Menurutnya, 2 menteri tersebut yaitu Edward Omane Boamah dan Ibrahim Murtala Mohamed adalah antara yang telah terkorban. Media Ghana melaporkan bahawa semasa kejadian, mereka dalam penerbangan untuk menghadiri taklimat berkaitan dengan perlombongan haram yang telah mencetuskan masalah alam sekitar di negara Afrika Barat tersebut. Semua individu yang di dalam helikopter itu dilaporkan telah terbunuh dalam kemalangan di wilayah Ashanti. Demikian kata pihak berkuasa. Tentera juga mengesahkan bahawa sebuah helikopter tentera udara hilang dari radar selepas berlepas dari Akara sejurus pukul 9 pagi waktu tempatan. Ia menuju ke arah bandar Obuasi, barat laut Akara. Turut terbunuh dalam nahas itu ialah Timbalan Penyelaras Keselamatan Negara dan bekas Menteri Pertanian Al-Haji Muniru Mohamed serta naib pengerusi Parti Kongres Demokratik Nasional Samuel Sarpong. Tentera Ghana berkata, siasatan telah pun dilancarkan untuk mengenal pasti punca sebenar nahas. Kita jumpa lagi, tinggalkan komen, bye-bye. Salam sejahtera, selamat pagi tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian. Selamat menyambut tahun kemerdekaan, bulan kemerdekaan kita. Pada bulan ini, ya, kita bersyukur kepada Tuhan kerana kita dalam negara yang cukup makmur. Saya ingin kongsikan titah terbaru daripada Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong. Inilah yang dinanti-nantikan oleh seluruh rakyat Malaysia. Kita sentiasa mendoakan supaya Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong, Baginda dalam keadaan yang cukup sihat dan Baginda tetap menjadi payung negara Malaysia. Tapi sebelum itu, saya ingin perkenalkan satu produk nama dia Transfer Factor. Ini daripada 4Life Research Malaysia Sdn Bhd. Ini research company
immune system company. Okey, so ini adalah molekul terapi, boleh meningkatkan imun badan sampai 437 kali ganda. Sangat-sangat kuat, paling kuat di dunia setakat ini. Terbaik untuk meningkatkan imun badan. Bagi anda yang memang ada penyakit sedang berikhtiar, apa jenis sekalipun penyakit, ringkas kata, apa sekali jenis penyakit, anda boleh berikhtiar dengan ini. Anda boleh menghubungi saya dengan WhatsApp. Jangan SMS, WhatsApp atau call saya. Okey, saya akan berikan penjelasan. Ini semua telah dikaji oleh saintis, diterima oleh KKM, halal dan sebagainya. Okey, ini titah agung yang kita tunggu-tunggu. Inilah titah agung semasa pertemuan rasmi dengan Vladimir Putin. Okey, Malaysia menyifatkan Rusia sebagai rakan kongsi yang boleh dipercayai dan paling penting, titah yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim semasa pertemuan rasmi dengan Presiden Rusia Vladimir Putin semalam. Hubungan diplomatik kita telah terjalin lebih 5 dekad yang diwujudkan secara rasmi pada April tahun 1967. Baginda bertitah, beta diingatkan bahawa Malaysia adalah antara negara ASEAN yang terawal yang telah menjalin hubungan dengan Moskow. Seperti pepatah Rusia, persahabatan lebih berharga daripada wang. Dengan semangat persahabatan ini, beta percaya yang akan terus membentuk hala tuju hubungan antara kedua-dua negara demi kepentingan rakyat. Titah Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong di hadapan Vladimir Putin selepas majlis sambutan negara di Istana Kremlin di Moskow. Turut mengiringi Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong adalah Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin yang juga Menteri Pengiring. Ketua Setiausaha Kementerian Luar Negeri Datuk Seri Amran Muhammad Zain dan Duta Besar Malaysia ke Rusia Datuk Cheong Lun Kai. Okey, Sultan Ibrahim kini sebenarnya sedang mengadakan lawatan rasmi pertama ke Rusia atas jemputan Putin yang berlangsung sehingga 10 Ogos ini. Lawatan negara pertama oleh Ketua Negara Malaysia ke Rusia itu selepas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menemui Putin pada 14 Mei lalu di Istana Kremlin di Moskow semasa kunjungan rasmi beliau ke negara itu. Okey, jadi tuan-tuan yang dihormati sekalian, inilah kehebatan Malaysia sekarang. Nah, pernah tak Muhyiddin jumpa Vladimir Putin? Pernah tak Mahathir jumpa Vladimir Putin? Saya masih ingat lagi rakaman ketika Vladimir Putin mencuba menguji kebijaksanaan, menguji hebat tak hebat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Hui, memang sangat hebat. Saya fikir kalau orang lain yang kena tanya soalan itu memang bengong. Tapi Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan tenang menjawab. Dengan sangat tenang menjawab, dan itu sangat-sangat menggembirakan Vladimir Putin. Rusia bukan negara yang biasa-biasa. Rusia bukan negara yang kaleng-kaleng. Rusia adalah negara yang cukup berkuasa. Tapi sekarang semakin hebat, semakin bagus dengan Malaysia. Inilah yang kita mau. Kita menjalin hubungan diplomatik dengan negara-negara besar. Bukan hanya yang kecil, tapi yang juga cukup yang besar. Bayangkan negara Malaysia yang kecil ini, tapi menjadi hubungan diplomatik yang cukup kuat dengan negara besar. Maksud kata, kita berjaya menjadi negara besar. Oh, hebat. Kita berdoalah semoga satu hari nanti kemajuan negara Malaysia setaraf dengan negara-negara yang luar. Saya percaya kalau Malaysia terus bergerak maju ke depan, rasuah dibenteras, semua pemimpin negara ada akal yang bagus, bukan tunggang menunggang, kita boleh maju. Tinggalkan komen Anda. Bye-bye.